Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abaw an yantahu 'anil wisal wa salabihim yawman thumma ra'ahu al-hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abaw an yantahu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Baik, dua hadis. Hadis yang pertama berkenaan dengan larangan daripada puasa wisal, dan yang kedua berkenaan dengan adab. Hadis yang kedua berkenaan dengan adab puasa. Jadi hadis yang pertama berkenaan dengan puasa wisal, itu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya bahwasanya kata Abu Hurairah telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menghubungkan puasa. Daripada menghubungkan puasa, ini menghalang daripada puasa wisal, iaitu menghubungkan puasa, iaitu tidak berbuka puasa antara 2 hari ataupun lebih. Puasa 2 hari ataupun lebih tanpa berbuka. Malam tu dia tak makan. Sambung pula puasa pada keesokan hari. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang daripada wisal. Ini melarang daripada menghubungkan puasa. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang lelaki daripada muslimin, daripada kaum muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Maka sesungguhnya kamu wahai Rasulullah, kamu hubungkan puasa. Jadi mereka minta istiksyaf, minta kenyataan, sebab mereka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan puasa. Jadi mereka nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ni, Rasulullah larang, sebab Rasulullah tak sama. Ini khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, sebab hukum yang sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit juga bagi umat ni, kecuali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualikan. Kita ngaji dalam usul fiqh itu kan. Jadi asalnya maknanya apa hukum yang sabit bagi Rasulullah SAW sabit juga bagi umat, kecuali apa yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu jadi khususiat Nabi, ada perkecualian. Maka itu jadi benar, hukum tersebut akan jadi khususiat Nabi lah. Jadi yang ni pun antara khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa wisal. Sahabat tengok Rasulullah macam tu, depa pun nak ikut juga. Rasulullah larang. Jadi sahabat tanya, seorang sahabat bertanya, kamu puasa wisal wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum misli. Siapakah daripada kalian yang seumpama aku ataupun seperti aku? Wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermalam aku dalam keadaan Allah Taala bagi aku makan dan bagi aku minum. Rasulullah
Ini kita akan tengoklah sekejap lagi. Dan berlaku khilaf ulama juga dengan makna, apa makna abi itu yut'imuni rabbi wa yasqini. Jadi Nabi kata, aku ni tak seperti kamu. Aku ni bermalam dalam keadaan Allah Ta'ala bagi aku makan, bagi aku minum. Falamma abau an yantahu, maka tak kala enggan mereka tu enggan berhenti. Enggan berhenti daripada menghubungkan puasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungi puasa mereka sehari demi sehari. Wa salla bihim yauman summa yauman. Summa ra'ahul hilal. Kemudian mereka lihat anak bulan. Anak bulan di sini adalah anak bulan Syawal. Dan wisal yang mereka lakukan tu bulan puasa. Jadi bila Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat yang buat puasa wisal ni untuk berhenti, jadi mereka tak berhenti. Jadi bila tak berhenti tu Rasulullah tambah lagi, hubungi puasa mereka sehari demi sehari. Lepas tu nampak anak bulan Syawal. Bila nampak anak bulan Syawal kena berbuka lah. Lepas tu Nabi kata apa? Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Ni kalaulah lewat nampak anak bulan ni, nescaya aku akan tambah. Yang ni lazidtukum al-wisal. Nescaya aku akan tambah lagi hubung tu. Aku akan hubungkan lagi, sambung lagi puasa tu. Kal munakkili lahum hina abau an yantahu. Yang ni seolah-olah Nabi SAW tu menakut-nakutkan mereka tu ketika mana enggan mereka berhenti daripada menghubungkan puasa. Jadi bila sahabat-sahabat tu tak mau, bila Nabi dah habaq macam tu, Nabi larang dan mereka enggan nak hubungkan juga, jadi Nabi hubung puasa mereka sehari demi sehari. Takdir Allah Taala nampak anak bulan Syawal. Jadi Rasulullah kata, kalaulah lewat nampak anak bulan ni, saya akan aku tambah lagi. Aku akan tambah lagi puasa tu. Yang ni seolah-olah Nabi tu menakut-nakutkan mereka. Maknanya Nabi dah cakap tak mau dengar, tu Nabi tambah lagi. Maknanya menakut-nakutkan mereka supaya bila Nabi tambah, maknanya depa tak mampu. Faham tak? Sebab mereka sahabat-sahabat ni tak seperti Rasulullah. Kita ni pun sama tak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah Allah Taala bagi kekuatan pada dia. Dia sebut dalam riwayat lain, lastu kahayatikum. Aku ni bukanlah seperti hai'ahnya kamu, kelakuannya kamu, sifat kamu. Aku ni Allah Ta'ala bagi aku makan, bagi aku minum. Baik. Jadi huraian dia, Allah Sayyidina Muhammad, yang kita boleh dapat, utamanya puasa wisal tu lah. Puasa wisal tu apa? Puasa wisal iaitu menghubungkan puasa antara 2 hari ataupun lebih dengan tidak berbuka. Maknanya disambung. Hari pertama, lepas tu sambung lagi puasa hari kedua tanpa berbuka malam tu. Jadi dalam mazhab kita haram lah. Itu wisal. Adapun apa lagi? Baik. Dan kemudian di dalam hadis ni jelas dia tengok larangan menghubungkan puasa. Yang mana Abu Hurairah sebut dalam hadis ni, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Dan ulama berselisih pendapat ataupun pandangan berkaitan larangan dalam hadis ni. Sama ada larangan di sini larangan haram ataupun makruh. Dan zahir hadis tu tahrim. Dan inilah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Adapun pendapat jumhur makruh. Kerana mereka berdalilkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni juga, yang mana Nabi hubungkan puasa mereka. Falamma abau an yantahu wa salla bihim yauman summa yauman. Dah kalau haram, kenapa Nabi buat demikian? Faham kan? Kalau benda tu haram, saya Nabi tak hubungkan puasa mereka. Itu antara yang disebut oleh jumhur lah. Jadi jumhur makruh. Kita pun dalam mazhab kita sebenarnya ada khilaf juga. Atau Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim, di sisi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan, iaitu makruh tanzih ataupun makruh tahrim. Tapi yang asahhuhuma makruh tahrim. Sebab tu kita mengaji dalam Muqaddimah Hadramiyah itu disebutkan dalam matan dia wa yahrumul wisal. Lebih kurang itulah. Diharamkan wisal, hubung puasa.
tanpa berbuka. Baik. Dan yang dikehendaki dengan hilal dalam hadis tu kita sebut dah tadi, iaitu anak bulan Syawal. Dan kita dapat juga daripada hadis ni bahwasanya puasa wisal tu merupakan khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ni juga ada padanya jawazut ta'zir. Nabi dalam ni Nabi bagi hukuman kepada mereka. Ni seolah-olah sebagai satu hukuman. Kal munakkili lahum. Yani uqubatan lahum. Dah cakap tak mau dengar, jadi Nabi bagi hukuman. Nabi hubungkan puasa mereka. Hubung. Kalau boleh lagi, kalau ada lagi puasa tu, ada apa ni tak nampak nak bulan lagi, Nabi akan hubungkan lagi. Itu sebagai hukuman, sebagai satu hukuman ataupun denda, tujuannya nak ta'zir. Tu mau ta'zir ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atas pemerintah lah. Dia bukannya satu hukuman yang ditetapkan oleh syarak. Jadi waktu kalau sekarang ni maknanya pemerintah dia akan tengok apa yang terbaik, yang apa ni hukuman yang nak diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Kemudian perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inni abi tu yut'imuni rabbi wa yasqini. Satu Nabi bagi tahulah perbezaan Rasulullah dengan yang lain. Wa ayyukum misli, dalam riwayat lain lastu ka hayatikum. Siapa di antara kamu yang seperti aku ni bermalam, ada riwayat azallu. Aku bermalam dalam keadaan Allah Taala bagi aku makan, bagi aku minum. Jadi di sini ada beberapa tafsiran. Ada beberapa tafsiran. Antara tafsirannya iaitu maksud yut'imuni rabbi wa yaskini, iaitu Allah Taala bagi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan orang yang makan dan kekuatan orang yang minum. Bukan bagi makan betul. Ada yang cakap bagi makan hakiki. Jadi bila kata apa ni bagi makan hakiki, tak nama wisal lah. Faham tak? Kalau yut'imuni rabbi wa yaskini ni dengan makna hakiki, maka tak berlakulah wisal sebab Nabi dah makan. Lepas tu ada yang menyebut mentafsirkan yut'imuni rabbi wa yaskini ni dengan Allah Taala bagi makan dengan makanan syurga. Makanan daripada syurga. Baik. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina, pandangan yang mengatakan makan betul makna hakiki, yang tu didhaifkan pandangan tu. Sebab kalaulah makan betul tak dinamakan wisal. Faham? Jadi yang kita ambil salah satu maknanya yang jelasnya, iaitu Allah Taala bagi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kuah orang yang makan dan orang yang minum. Seolah-olah Nabi makan, seolah-olah Nabi minum. Itu kelebihanlah yang Allah Taala bagi kat Nabi kita. Makan tak minum tak ada kekuatan, tapi Nabi Allah Taala bagi dia kekuatan. Seolah-olah dia makan dan dia minum. Dan ada juga yang menyebut kuah rohaniyah, kekuatan rohani. Kekuatan rohani dan minuman mahabbah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang pertamalah. Itu berkenaan dengan puasa wisal. Hadis yang kedua iaitu berkenaan dengan adab puasa. Hadis daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, kata dia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu fi an ada riwayat fi an ada an saja, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafzulah bal lil Bukhari. Terjemahan dia daripada Abu Hurairah, daripadanya yakni daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong
dan beramal dengannya, dan dia tidak meninggalkan perbuatan tidak senonoh ataupun kita kata perbuatan lucah. Sebab lucah, faham kita orang Melayu ni bila sebut lucah, itulah benda yang ada hak seks-seks apa semua tu. Tapi sebenarnya bila kita tengok dalam kamus, lucah tu dia ada kaitan dengan tu juga, dan lucah juga dengan makna perbuatan tidak senonoh. Perbuatan tidak senonoh. Sebab tu apa ni Allah sallallahu alaihi wasallam Syekh Idris Al-Marbawi dia ada apa ni terjemahkan kitab Bulughul Maram. Kan, kalau yang pi Ma'rad ada jual. Taklah kalau antum ada beli. Dia terjemahkan al-amala al-jahla di sini dengan lucah. Dia terjemahkan dengan lucah. Maknanya dia terjemah barang siapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan beramal dengannya dan lucah. Jadi kalau kita baca dalam sekarang ni, kita tak tahu maksud lucah tu, hanya kita tahu satu maksud je, kita jadi apa lucah pula. Kita nak terjemah jahil lah. Jahil tu bahasa Arab. Tambah pula jahil ni ada dua makna. Ada jahil lawan dengan ilmu, tapi ada jahil lawan dengan hilm. Faham? Orang yang sifat dia mudah marah, kata baran, disebut juga jahil dalam bahasa Arab. Dia lawan dengan sifat al-hilmu, maknanya tak mudah marah. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan beramal dengannya, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak senonoh ataupun perbuatan lucah ataupun perbuatan bodoh, maka tiadalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu redha. Kalau dalam syarah Syekh Sanani tu Subul Wassalam, dia maksud hajah situ dengan dia kata iradah. Maksudnya tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala tu berkehendak pada perbuatan mereka meninggalkan makan dan minum. Cuma dalam Syekh Nuruddin Itir, dia kata maksud dia redha. Faham? Maksud dia redha. Jadi kritik sikitlah. Dia kritik sikit dia kata wa qaulus sana'ani iradah laisa sajidan. Itu dalam ni pun Ibanatul Ahkam ni pun disebut iradah. Maknanya ditafsirkan hajah tu dengan iradah. Maka tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala tu berhajat. Nak kena ikut itulah. Anak terjemah terus ikut, ambil redha dengan maksud. Tiadalah bagi Allah Taala itu redha pada perbuatan mereka. Maksudnya bila Allah tak redha, Allah tak terima. Maksud dia tu. Maksudnya tak terima tu. Hatta kalau kita kata iradah sekalipun, Allah Ta'ala tak berkehendak pada perbuatan mereka tu, pada meninggalkan makan dan minum. Bukanlah bermaksud kalau mereka tak buat perbuatan macam ni, Allah Ta'ala berkehendak ataupun Allah Ta'ala berhajat. Tak, bukan faham dia macam tu. Cuma nak bagi tahu sini, Allah Ta'ala tak terima. Ini tak terima mereka punya puasa tersebut. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bagi peringatan kepada orang-orang yang berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang memudaratkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Dan termasuk dalam percakapan bohong tu percakapan batil, berdusta, maki hamun, ghibah, mengumpat, tuduhan palsu dan seumpamanya lah. Syahadatuz zur, saksi palsu, itu pun termasuk sekali dalam percakapan bohong. Termasuk dalam percakapan bohong tu percakapan yang batil. Dan al-jahlu tu kita kata perbuatan yang tak senonoh lah, iaitu perbuatan ataupun tindakan yang terpesong dan jauh, yang terpesong daripada kebenaran dan juga akal fikiran. Dalam ni sebut macam berteriak, marah. Perbuatan-perbuatan lah. Perbuatan-perbuatan
kita kata perbuatan-perbuatan yang bodoh ataupun tak senonoh. Dan Rasulullah Sayyidina Muhammad pada akhir tu, yang tadi tu kita masih lagi, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Situ seperti mana kita sebut tadilah, dia kinayah nak bagi tahu kata Allah tak terima puasa orang tu. Maknanya Allah tak redha. Maknanya dia puasa saja. Falaisa lillahi hajatun. Tiadalah. Contohnya macam kita cakap sini, disebut sini macam perkataan kita, perkataan orang ramai juga. Kalau satu benda tu dia kata lakinau kama yaqulul ghadib liman adda ilahi syai'an naqisan naqsan syadidan. Dia kata la hajata li bihi. Maknanya aku tidak berhajat. Aku tidak berhajatlah dengan benda tu. Maksudnya apa? Dia tak mau. Maksud dalam hadis ni macam itulah juga. Maksudnya Allah tak berhajat kepada puasa dia. Jadi Allah tak terima puasa dia. Maknanya puasa dari segi syariat kita cakap gugurlah. Tapi dari segi pahala tak ada. Dari segi pahala tidak ada. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan pada perkataan ni juga ada satu peringatan yang keras. Kita sini sebut kama anna ibaratal hadis al-akhirah syadidatun zajiratun. Ada satu peringatan yang keras yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak sabitkan puasa pun pada orang tu. Allah tak kata falaisa lillahi hajatun fi siyamihi ke tak. Tapi Allah sebut falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak sabitkan puasa bagi dia. Cuma bagi tahu dia hanya tinggalkan makan dan minum. Dia hanya tinggalkan makan dan minum. Di situ ada satu peringatan lah. Seolah-olah dia tu penat tahan makan dan penat tahan minum sahaja. Sebab apa? Sebab samarah daripada berpuasa ni takwa. Mana sahabat kita sebut sebelum ni. Maknanya dia satu majak kita disiplin, dia ajak kita takwa. Maknanya tak ada orang tengok kita. Kita tak nampak perbuatan puasa ni. Perbuatan puasa ni menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maknanya orang tak nampak kita. Orang tak tahu. Dia kata kita puasa, tapi boleh jadi kita makan dan minum. Tapi semua tu atas kita lah. Amanah kita. Sama ada kita nak capai makan ke, capai makanan tu, ataupun capai minuman kita minum. Bukan orang tahu. Dalam tanda mandi-mandi tu, buka mulut sikit kan. Masuk air shower. Boleh dapat agak kenyang sikit. Tapi bukan orang tahu. Jadi di situlah kita belajar tahan diri kita. Maknanya kita ada satu tamrin kat situ. Yang mana natijah samarah daripada situ adalah takwa. Apa dia takwa? Imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi. Iaitu kita junjung perintah Allah Taala dan meninggalkan larangan Allah Taala. Jadi Allah Taala tak bagi kita, Allah Taala perintahkan kita puasa, kita puasa. Nak sah puasa, tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita pun tahan. Maknanya sebab imtisalul awamir dan juga ijtinabu an-nawahi. Mana yang dia punya natijah dia membawa kepada takwa. Sebab tu Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Sebab tu ayat puasa, awal ayat puasa, akhir dia takwa. Dan akhir ayat puasa, akhir dia takwa. Allah sebut apa ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas tu ayat apa ni, Rasulullah Muhammad, apa dia ayat tu? Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum tu. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itu berkaitan lah tu. Ayat puasa, lepas tu akhir tu ayat puasa dan akhir tu disebut berkenaan dengan apa ni, iktikaf. Dan diakhiri dengan la'allakum yattaqun. Tadi la'allakum tattaqun, sini la'allahum yattaqun. Di akhir ayat apa ni, awal ayat puasa diakhiri dengan takwa. Dan di akhir ayat puasa diakhiri juga dengan takwa. Jadi mudah-mudahan
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berolehlah samarah daripada puasa tu, iaitu takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh hikmah besar lah, ada yang disebut hikmah-hikmah yang lain, dan dikritik juga. Ada juga kritikan. Tapi yang disebut dalam ayat Quran jelas, iaitu la'allakum tattaqun. Adapun yang lain itu cuma apa yang diberi yang dibuka oleh Allah Taala buka pada ulama-ulama sebut. Sebab itulah ada akhdhu warad. Dan ada yang sebut bahwasanya Rasulullah sallallahu Muhammad atas hikmah puasa ni nak bagi kita ni rasa lapar apa semua, supaya orang lain pun kita dapat rasalah orang lain macam mana orang rasa. Tapi ada yang setuju dan ada yang tak setuju. Jadi masing-masing ada tak setuju pun ada dia punya jalan dia, wajah dia. Wallahu alam. Itu saja kot, kita ambil dua hadis, iaitu hadis yang pertama berkenaan larangan daripada puasa wisal, dan larangan dan kedua, hadis yang kedua berkenaan dengan adab puasa. Dan satu lagi lupa, kita tengok di sini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan beberapa perkara ni dalam hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan beberapa perkara dalam hadis ni. Sedangkan benda-benda lain pun selain daripada yang disebut pun sama juga. Dari segi kita kena jauhkan benda-benda tu. Tapi sebenarnya ada maksud kenapa disebut tu. Jadi disebut sini khassal hadis hadhil mazkurat ma'a anna al-maqsuda bisaum ijtinabu kullil mukhalafat. Jadi hadis hanya mengkhususkan apa yang disebut ni, sedangkan maksud puasa tu adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang menyalahi syariat lah, yang menyalahi limaqsadin jalil. Ada maksud dia kenapa buat yang tu. Apa dia maksud dia? Huwa annaha aksaru urudan min ghairiha. Mana kata apa yang disebut ni, inilah yang kita kata banyaknya berlaku berbanding yang lain. Maka bila orang yang berpuasa, fa idza jatanaba as-saimu, apabila orang berpuasa menjauhi apa yang disebut dalam hadis ni, a'anahu zalika ala ghairiha, maka perbuatan dia meninggalkan apa yang disebut dalam hadis ni membantu dia untuk meninggalkan juga perkara-perkara yang lain. Tak adalah sebut semua, sebut sikit tapi masuk sekali yang lain. Wa hadza min hikmati syari' allati kaseeran ma yatba'uha fil awamir wan nawahi annahu yukalliful mu'min bi asya' wa yaktafi biha an ghairiha targhiban fil imtisal wa takhfifan anil mukallaf falahiz dzalik ila akhirih. Allahu taala alam. Cukup sampai situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa